Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita dalam perkongsian seterusnya. So hari ni cikgu tak nak cerita pasal tak nak buat tutorial ke apa ke. Cikgu hanya nak tunjuk satu produk yang mana cikgu rasa diperlukan sekarang ni lah, musim-musim Covid ni, perlu adalah di rumah, yang itu yang kita panggil sebagai benda ni, kita panggil oximeter, fingertip pulse oximeter. Cikgu nak buat review lah produk ni, so, macam mana nak guna dan bagaimana bacaan-bacaan dia yang boleh membantu kita mengesan peringkat awal, peringkat awal sekiranya kita ada bergejala dan sebagainya. Okey, so jom kita tengok macam mana. So ini kotak dia. So ini pulse fingertips oximeter, fingertips pulse oximeter. So inilah rupa dia di bahagian luar dia. Okey, so bagaimana rupa dia kalau kita tengok daripada dalam ni. Okey, ni dia bentuk dia macam ni. So simple je, straightforward. Okey, di bahagian belakang ni ada tempat letak bateri lah. So dia menggunakan bateri AAA, 2 biji AAA. Kita masukkan, mudah sebab dia ada indikator dia dekat sini. Dia punya orang kata indikator dia lah, nak masuk positif apa semua. Okey, dan dia just light macam ni, kita tutup, dan ini di bahagian depan lah. Okey, so kalau nak pakai, kita masukkan jari kita, dan kita terus tekan butang power. Kita tunggu sekejap, nanti dia akan ambil bacaan lah. Okey, yang bahagian atas SpO2 tu 97 itu adalah bacaan bagi kandungan oksigen dalam darah kita, dan bahagian bawah yang ada heart tu itu adalah kita punya degupan jantung. Okey, so straightforward saja. Maknanya kita masukkan jari kita dan kita tekan dan terus dapat bacaan. Okey, ini contoh halat dia, ini contoh halat dia. Okey, so ini untuk orang dewasa lah, cikgu rasa. So kalau untuk kanak-kanak katanya ada saiz yang lebih kecil sikit. Okey, cikgu dulu ada juga beli jam ni, Realme Watch 2 ni, awal-awal dulu. So oximeter ni bukan saja ada pada macam yang ni, tapi jam-jam yang moden sekarang ni, kita panggil jam yang berkaitan dengan health jam ni, pun dah ada, dia pun ada fungsi oximeter ni. Contoh macam jam cikgu ni. Okey, ni kita klik dekat sini. Okey, boleh kita tolak ke atas. Okey, dia ada option ni. So kalau kita klik dekat bahagian titisan darah ni, so nanti jam ni dia akan automatic, dia akan measure. So dia dah ambil bacaan. So kandungan darah tu dia ada dapat 97 lah. Okey, so kadang-kadang dia adalah waktu-waktu dia pening-pening, dia tak dapat detect dan sebagainya. Okey, dan jam yang macam ni pun kadang-kadang dia ada juga kita panggil untuk tengok kita punya heartbeat. So ini untuk tengok heartbeat lah. So heartbeat semasa. So cikgu tengok kat sini lah, ini adalah kita kata cadangan tanda bacaan pulse oximeter yang direkomendkan oleh Universiti Teknologi MARA, daripada Pusat Kesihatan UiTM Shah Alam. Bagaimana kita nak buat pemerhatian berdasarkan kepekatan oksigen ataupun SpO2, peratus SpO2 kita. Ni bagaimana tindakan-tindakan yang boleh kita ambil. So ini cadangan, contoh bacaan normal. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, COVID-19 ni dia sudah ada stage 1, iaitu stage yang tidak mempunyai gejala. So bila tidak ada gejala, kita tidak tahu badan kita ni sebenarnya sudah kena ataupun tak kena COVID ni. Jadi bila kita ada oximeter ni, sekurang-kurangnya kita boleh membuat pemerhatian awal.
Okey, so contoh dia kalau bacaan normal, kalau kita letak oximeter kita, kita mendapat bacaan 96 atau lebih, dengan bacaan nadi 40 hingga 100. Okey, dan suhu kita 36.5 hingga 37.5. So maknanya kita normal lah. Okey, tapi bila drop, bila bacaan oximeter drop, iaitu 95%. Okey, dengan bacaan nadi lebih kurang 100 hingga 101 hingga 109 beat per minit. Okey, dan suhu kita sudah meningkat 38 darjah Celsius. So itu kita sudah boleh get ready. Maknanya kita boleh bersedia. Cumanya kita dicadangkan untuk membuat pemantauan di rumah. Okey, tapi kalau bacaan itu makin drop, bacaan itu semakin drop lagi. Okey, menjadi 93 hingga 94%. Okey, dengan bacaan nadi 110 hingga 130. Okey, dan suhu meningkat 38.1 hingga 39. So bila suhu 38.1 39 ni kita dah demam dah. Kita dalam keadaan demam. Dan di sini kita dah boleh mendapatkan nasihat doktor. Kalau tengok dalam My Sejahtera tu, dia ada help desk dekat situ, SOS tu, kita boleh mungkin kita boleh call pusat kesihatan daerah kita, dengan maklumkan dengan data-data yang kita perolehi ini, supaya kita boleh bersiap sedia kemungkinan kita bergejala. Kita telah menunjukkan gejala. Tetapi kalaulah dia drop lagi 92 ke bawah, 92% ke bawah, dengan bacaan nadi yang makin meningkat, iaitu 131 ataupun lebih, dan suhu sudah melebihi 39 atau lebih, jadi dinasihatkan, jadi kita boleh dinasihatkan untuk terus ke pusat perubatan, sama ada call 999 ke, untuk memaklumkan. Jadi kita gunakan oximeter ini sebagai satu kaedah awal, kaedah awal untuk kita berjaga-jaga, untuk kita berjaga-jaga supaya kita takut kita ni adalah pembawa. Kita risau kita tidak bergejala tapi kita merupakan pembawa. Jadi contoh ada orang yang sudah menerima vaksin, mempunyai 2 dos vaksin, iaitu sudah mempunyai dos yang lengkap. Jadi badan mereka dalam proses, orang kata apa, mungkin COVID tadi kena pada badan dia. So bila COVID kena pada dia, virus itu ada daripada dia, tapi oleh kerana dia sudah divaksinasikan, maka badan sedang melawan. Jadi bila badan sedang melawan, kemungkinan kita akan rasa macam kita demam biasa je, macam kita rasa panas-panas badan biasa saja. So kalau kita ada oximeter ni, kita boleh buat pemerhatian awal. Jadi berdasarkan carta yang dikeluarkan oleh Pusat Kesihatan UiTM Shah Alam ni, kita boleh jadi supaya maknanya kita boleh mengambil tindakan supaya tidak terlewat. Okey cikgu-cikgu, so itu saja perkongsian saya kali ini. So kalau kata bermanfaat, mungkin kita boleh share, kita boleh share kepada kawan-kawan kita, dan sekiranya ada maklumat lebih lanjut yang ingin kita kongsi, bolehlah tulis dekat komen ni, di bahagian bawah komen ni. Dan juga jangan lupa untuk support saya, boleh like, dan juga boleh subscribe, boleh subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi yang seterusnya. Cikgu-cikgu semua, hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.